Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Peranan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB harus diperkukuhkan agar fungsinya tidak diketepikan dengan mudah oleh kuasa-kuasa besar dunia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan negara sulungnya di Perhimpunan Agung PBB ke-78. Jelasnya, kuasa-kuasa besar itu seharusnya berusaha untuk terus menyatakan kepentingan kelompok pelbagai hala. By giving equal voice to the sovereign nations of the world, the founders of the United Nations pursued a vision of a more democratic world predicated on the dictates of equity and justice. This was a vision that consigned to the past the predations of the strong of the weak, the strong over the weak, of the rich and powerful over the poor and the marginalized, and of the big powers over the rest. Berhubung hal perubahan iklim, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa negara maju menunaikan komitmen mereka untuk menyediakan $100 bilion Amerika setahun bagi menyokong negara membangun terhadap usaha aspirasi iklim. Beliau berkata saintis telah mengesahkan dunia baru saja mengalami musim panas yang terpanas dalam sejarah. Even Malaysia is seeing an increase in adverse impacts of climate change, with increasing temperature, rising sea levels, intensified monsoons, and erratic weather patterns disrupting livelihood and degrading local ecosystems. As such, we have not a moment to lose. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Malaysia memainkan peranannya dengan membangunkan pelan hala tuju rendah karbon dan tenaga boleh diperbaharui bagi melaksanakan strategi penyesuaian dan mitigasi. Dalam ucapan itu juga, Perdana Menteri mengetengahkan tahap kemajuan laporan matlamat pembangunan mampan SDG. Beliau berkata tindakan rangsangan ekonomi global masih di tahap tidak stabil. Ia berikutan ketidaktentuan geopolitik, gangguan rantaian bekalan, kenaikan harga komoditi serta kewangan yang mencabar dan menyebabkan hampir 1/3 ketinggalan daripada sasaran. Situasi tersebut tegasnya telah meluaskan jurang antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. The contrast lies starkly in the things that matter: food on the table, shelter, access to quality education, healthcare. These factors cry out for drastic systemic reform, a total reset of global institutions that impact our lives. Or else we will continue to face widening inequality, setting apart nations and peoples. Mengakhiri ucapannya, Perdana Menteri menyatakan semua negara di dunia ini perlu bertanggungjawab dalam mencorak dunia yang lebih baik untuk hari esok. Effectively becoming fragmented configurations of power. Being built, jelasnya kerjasama itu tidak mengira negara kuasa besar atau kecil, namun matlamatnya memastikan multilateralisme terus diperkukuh. What we envision and construct it to be. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthen multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Memberi contoh konsep pentadbirannya, Perdana Menteri menjelaskan Malaysia Madani diperkenal dengan nilai teras harmoni, ihsan, hormat, keyakinan, daya cipta, kesejahteraan dan kemampanan. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision
built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving, and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity, and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa apabila memulakan mukadimah kenyataan negaranya. Perdana Menteri menaiki pentas berbaju Melayu biru muda lengkap dengan samping bertenun benang emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya bagi pihak negara dan rakyat Malaysia mengemukakan pandangan ke arah keamanan dan kesejahteraan Ini adalah penampilan pertama beliau sebagai Perdana Menteri pada perhimpunan tahunan itu. Sementara itu, penganalisis politik melihat suara Malaysia lebih tegas di pentas PBB kali ini termasuk isu global. Perkara-perkara pokok yang dinyatakan oleh PMX tadi adalah perkara-perkara tunjang yang perlu kita nyatakan di pentas dunia. Syabas buat PMX. Saya melihat ucapan kali ini dia tak panjang cuma nampak ketegasan itu yang penting daripada mungkin ini kelebihan orator daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah dia menyatakan satu-satu isu itu secara tegas Jadi itu yang ada ketegasan yang saya rasa buat kali pertama saya nampak suara Malaysia agak tegas mengatakan kepada Rusia stop jangan teruskan peperangan ini kerana ia melanggar undang-undang antarabangsa. Tangani Islamofobia dengan kebijaksanaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak balas terhadap kebencian terhadap Islam tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak sepatutnya. Sebaliknya, ia perlu ditangani dengan pengetahuan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat di Pusat Kebudayaan Islam New York ICCNY. You can reject if you choose to, but please do take a look and understand, not fight out of ignorance. And I popularized this idea promoted by a Palestinian scholar when he said, it's not a clash of civilization. It's not a hatred of others through knowledge and understanding. It is a clash of ignorance of the jahil towards others. And it is also a reminder to us Muslims. You condemn others for their ignorance towards you. Please don't repeat that mistake. Tak hanya perkara itu perlu dilakukan secara dakwah dengan sikap hormat, ihsan dan rahmah, kuatkan perpaduan dan bertoleransi. Sebagai contoh, tindak balas Malaysia terhadap tindakan membakar Al-Quran di Sweden adalah dengan mencetak 1 juta Al-Quran dan mengedarkannya ke seluruh dunia. Langkah bijak tersebut juga sebagai mendidik dan beri penghayatan Islam kepada masyarakat. Datuk Seri Anwar merupakan pemimpin asing pertama diberi penghormatan menyampaikan khutbah Jumaat oleh masjid pertama di New York ini yang dibuka pada 25 September 1995. Solat Jumaat diimamkan Syekh Ahmad Yusof Azhari yang juga Ketua Qari Bangladesh. Beliau imam khas yang dibawakan oleh ICCNY. Selepas solat Jumaat, Datuk Seri Anwar mengislamkan dengan memimpin syahadah seorang saudara baharu dari Manhattan, New York, Andrew Reynolds, 29 tahun.
Baiklah, hari ini merupakan hari penamaan calon untuk pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pahang bagi kerusi N36 Pelangai. Untuk mendapatkan gambaran di lokasi, kita berlintas langsung bersama dengan Jabata Robert dari Dewan Orang Ramai Felda Kemasul Bentung. Silakan Jabata. Ya, Dilaila, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul yang menjadi pusat lokasi penamaan calon untuk urusan pilihan raya kecil PRKN 36 Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jadi keadaan cuaca pada pagi ini nampaknya masih agak baik sebenarnya. Ia sama seperti dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi pada semalam yang mengatakan keadaan cuaca pada sebelah pagi di kawasan Pelangai ini diramal cerah, manakala mungkin hujan pada sebelah petang dan juga pada malamnya. Jadi tiada lagi kelihatan urusan ataupun calon-calon yang akan bertanding belum lagi sampai di kawasan ini. Pagar masih lagi tutup kerana urusan rasmi akan bermula pada pukul sekitar 9 pagi nanti, dan untuk tempoh sejam calon-calon bertanding akan datang hadir ke sini membawa masing-masing bersama seorang pencadang dan juga seorang penyokong. Jadi selesai saja urusan pada pukul 10 pagi nanti, kita akan dapat tahu siapa sebenarnya yang akan bertanding sini, sama ada 1 lawan 1 ataupun pertandingan 3 penjuru akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya bagi N36 Pelangai, iaitu Datuk Muhammad Syahid Iqmal, iaitu pada pukul 10 pagi nanti. Sedikit info untuk anda, kawasan Dun Pelangai ini mempunyai seramai lebih 16,456 orang pemilih berdaftar. Kebanyakannya merupakan pengundi biasa, manakala 36 orang lagi merupakan anggota keselamatan daripada Polis Diraja Malaysia yang akan terlibat dalam undi awal yang dijadual berlangsung pada 3 Oktober, iaitu pada minggu hadapan. Undi biasa akan berlangsung pada hari Sabtu 7 Oktober dan serentak pengumuman hari ini juga bermakna tempoh berkempen sudah pun bermula sepanjang 14 hari dan akan tamat tepat pukul 11.59 malam 6 Oktober nanti. Pihak SPR Pahang juga memaklumkan sebanyak 7 borang pencalonan telah pun dibeli daripada pejabat SPR Negeri Pahang, 3 oleh pihak BN, 3 daripada PN, manakala 1 mungkin calon bebas. Jadi kita nantikan sama-sama apakah pertandingan yang akan berlaku untuk N36 Pelangai ini. Untuk makluman, PRK Pelangai ini dilakukan ataupun berlangsung akibat susulan kematian penyandangnya Datuk Allahyarham Datuk Johari Harun yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina Shah Alam pada bulan lepas. Jukan bersama kami untuk perkembangan dari semasa ke semasa yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Jabata. Kementerian Pendidikan akan berbincang dengan pihak sekolah kebangsaan Tok Kandu Permatang Pauh Pulau Pinang, terutama berkaitan bantuan dan sesi persekolahan murid yang bilik darjah mereka terjejas dalam kebakaran petang semalam. Menterinya Fadlina Siddiq turut beri jaminan sesi pembelajaran di sekolah itu akan diteruskan. Antara jaminan yang kita perlu berikan kepada ibu bapa bahawa anak-anak akan terus belajar dalam keadaan apa sekalipun. Jadi cuma mekanisme tu kita akan pastikanlah sama ada PDPR ataupun kelas berganti. Kita akan berbincang dengan pihak sekolah untuk beberapa perkara lah tindakan. Pertama berkaitan dengan assessment keseluruhan penilaian keseluruhan kerosakan yang terlibat akibat kebakaran ini, yang akan mengambil sedikit masa lah, sekurangnya 14 hari begitu, sebelum kita rilis bantuan-bantuan yang kita sebut sebagai bantuan bencana. Bangunan yang terbakar dalam kejadian itu akan ditutup sepenuhnya. Ia bagi pemeriksaan lanjut termasuk daripada pihak bomba dan tenaga nasional berhad bagi memastikan keselamatannya. Dalam kejadian petang semalam, 5 buah kelas di sebuah blok bangunan sekolah berkenaan musnah. Tiada kemalangan jiwa membabitkan guru, murid atau petugas kerana kejadian berlaku selepas waktu persekolahan sesi petang. Kelas blok tingkat atas melibatkan 5 bilik, 3 bilik kelas, 1 mak-mak komputer dan juga 1 gym. Bagi 2 bilik kelas dan 1 mak-mak komputer, kebakaran boleh dikatakan 100%, dan untuk yang gym dan kelas yang satu lagi itu adalah berkurang dalam 40% lah. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.
Lebih 856 notis saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam operasi penguatkuasa bersepadu Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor di Plaza Tol Awan Besar, Menghala, Kuala Lumpur malam tadi. Daripada jumlah itu, 679 saman melibatkan kesalahan utama iaitu tamat tempoh lesen kenderaan, tiada lesen memandu, ubah suai kenderaan, tiada lesen memandu kenderaan barangan GDL. Lebih 1,400 kenderaan telah diperiksa di mana 13 daripadanya disita membabitkan 10 buah motosikal dan 3 biji kereta. Tindakan daripada pihak JPJ ini adalah untuk kebaikan semua. Jika satu-satu kenderaan tidak mempunyai insurans ataupun road tax, dia bukan setakat membahayakan pemandu itu sendiri, malah dia membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kerana apabila berlaku satu-satu kemalangan, dia akan melibatkan semua pihak. Banyak pihak yang akan terlibat. Contohnya, dia tidak dapat claim insurans dan sebagainya. Operasi hampir 4 jam yang bermula pukul 8.30 malam itu turut melibatkan agensi anti dadah dan Jabatan Alam Sekitar. Tindakan Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Razi Jidin menfitnah Perdana Menteri terus dibantah. Angkatan Belia Islam ABIM dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM meminta Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menyiasat tindakan itu yang termasuk dalam kesalahan jenayah qazaf. Tujuan kami buat laporan ini juga agar memastikan kesalahan berkaitan menuduh seseorang itu melakukan kesalahan zina dan liwat itu tidak dinormalisasikan dalam masyarakat, di sosial media dan sebagainya, sebab ini adalah tuduhan yang agak berat di sisi Islam, adalah perkara yang bukan mudah untuk dibuktikan. Dari segi syarak ada kaedah saksi 4 orang dan sebagainya. Naib Presiden ABIM Zairuddin Hashim pula membuat laporan berhubung hantaran di akaun Facebook milik Muhammad Hafiz Mubin Muhammad Saleh yang menyebut beberapa perkataan jelek terhadap Perdana Menteri. Kita boleh berbeza pandangan politik, masyarakat boleh mengkritik Wak Imah Perdana Menteri sekalipun, tak ada masalah. Kita boleh berbeza pandangan fikrah politik kita, tapi kita suburkanlah politik yang matang dan sejahtera, elakkan daripada sampai tahap memfitnah, apa lagi membabitkan qazaf. Sebab qazaf ni bukan satu kesalahan yang biasa-biasa, yang membabitkan hukum syarak. Dan sebagai umat Islam khususnya, elakkan daripada menormalisasikan perkara ini, elakkan daripada secara sengaja menulis di media sosial berkenaan dengan fitnah-fitnah. Seksyen 41 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan qazaf bermaksud membuat pengataan palsu terhadap mana-mana orang. Sabit kesalahan boleh dihukum denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Sebanyak 1,700 tan metrik ikan pelagik akan menjadi stok penimbal bagi menampung permintaan sepanjang musim tengkujuh tahun ini. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, bekalan stok itu bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan ikan sepanjang musim monsun Timur Laut. Dan kita di peringkat LKIM kita telah menyediakan 3 peralatan untuk tujuan ini yang disebut sebagai IQF, Individually Quick Freezing. Bila dia dibekukan, barulah boleh kita simpan dalam cold room. Kita kekalkan kesegaran ikan itu dan kita jual di bawah produk LKIM ini, kita sebut sebagai Q-Fish. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra Madani bersama nelayan Kuala Kemaman. Seramai 50 nelayan kawasan berkenaan menerima peralatan penangkapan ikan dari LKIM melalui program peningkatan pendapatan nelayan B40.
Persatuan Veteran ATM berharap penyelarasan pencen dapat dilaksana menerusi belanjawan 2024 yang akan dibentang bulan depan. Menurut Presidennya, Datuk Shahruddin Omar, 96% veteran yang pencen sebelum 2013 adalah berpangkat dan bergaji rendah. Mereka terkesan dengan kadar peratusan pencen yang hanya memperuntukkan 50% daripada gaji akhir. Golongan yang terlibat dalam pertempuran, iaitu golongan yang terlibat dengan konfrontasi dan darurat kedua yang berakhir pada tahun 1989 di Semenanjung, tahun 1990 di Sabah dan Sarawak. Inilah golongan mereka yang terlibat ni. Jadi saya terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi ini merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian oleh kerajaan, bukan saja kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga harus mengambil iktibar atas pengorbanan. Saya juga berharap agar mengenai pencen dapat diberi perhatian oleh pihak KPPA, JPA, supaya satu yang akan memberikan kelegaan kepada mereka. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dan Selcom DG buat julung kalinya bekerjasama menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Let's Give Back. Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Izwan Zainuddin berkata program itu selaras agenda menyokong dan mempromosi matlamat pembangunan mampan SDG dalam bidang ekonomi, sosial dan alam sekitar. Program diadakan di Kuala Tahan bermula 20 September dan berakhir semalam. Program dimulakan dengan memasang 10 lampu solar LED di 3 perkampungan orang asli. Ia sebagai menyokong penggunaan tenaga hijau dan mengurangkan pelepasan karbon yang boleh mencemarkan alam sekitar. PUNB turut mengedarkan 250 bakul makanan dan pakaian kepada penduduk kampung di sekitar Kuala Tahan. PUNB juga menyumbangkan wang tunai RM10,000 dan peralatan memanah kepada 5 sekolah di sekitar Jerantut dan Kuala Tahan. Kementerian Perpaduan Negara akan memperhebatkan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memperluaskan penyertaan penganjuran program bermalam di muzium di seluruh negara pada masa hadapan. Ketua Setiausahanya, Datuk Noridah Abdul Rahim berkata, program itu kini mendapat penyertaan yang tinggi setiap kali penganjurannya. Kita memang sebenarnya untuk kita mengenal ataupun kita nak mendidik anak bangsa kita mengenal sejarah untuk meningkatkan jati diri ke negara, rasa cinta ke negara ni tanggungjawab semua. Dia bukan tanggungjawab kerajaan sahaja. Jadi kita nak menyebar luaskan mesej ini bahawa tanggungjawab ni adalah tanggungjawab semua pihak. Syarikat-syarikat korporat ke pihak-pihak swasta. Beliau ditemui selepas merasmikan program bermalam di Muzium Hang Tuah Duyung. Sebanyak 203 pelajar sekolah dari 7 sekolah menengah di Melaka menyertai program berkenaan. Seronok sebab ni pengalaman pertama saya. Dan saya rasa muzium ni tempat yang best sebab dapat banyak tengok benda yang bersejarah lah. Dapat bermalam ke sini dan dapat memperbanyakkan ilmu sejarah lah. Dan dalam masa sama saya dapat seronok dengan rakan-rakan dan mungkin saya boleh dapat rakan baru dekat sini. Bermalam di muzium untuk mencari ilmu tentang sejarah. Dan saya nak lebih mengetahui tentang sejarah sejarah Melaka. So saya masuk dalam program ini untuk lebih mengambil pengetahuan. Sarawak Media Group SMG menerusi TV Sarawak TVS berhasrat mengadakan kerjasama dengan RTM bagi menambah baik isi kandungan penyiaran stesen itu. Ketua Pegawai Eksekutif SMG Muhammad Rizal Zulkapri berkata pihaknya sentiasa mencari ruang dan peluang mempelajari ilmu baharu untuk TVS dan RTM dapat bekerjasama. Pada Jumaat, SMG mengadakan lawatan ke Angkasa Puri Kota Media diketuai pengerusinya Datuk Nur Hayati Muhammad Ismail.
turut serta Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Bagi TVS, sebuah stesen televisyen yang baru, kami sentiasa mencari peluang dan juga ruang untuk belajar daripada rakan-rakan kami yang ada di semenanjung Malaysia, terutamanya rakan-rakan seperti RTM, rakan-rakan yang telah berada dalam industri untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi aspirasi kami adalah untuk menjadi dan juga untuk melihat apakah best practices ataupun untuk melihat apakah best practices yang ada di RTM. Baiklah, berita sukan. Perlumbaan Jelajah Tertua Asia Petronas Letu di Langkawi LTDL 2023 bakal membuka tirainya hari ini. Saingan berprestij itu dijangka berlangsung sengit dengan penyertaan pasukan dan pelumba terkemuka dunia. Perlumbaan edisi ke-27 kali ini menawarkan jarak keseluruhan 1,278.1 km dengan keseluruhan 8 peringkat perlumbaan. Ketahanan mental dan fizikal kesemua pelumba bakal diuji pada 2 perlumbaan awal di Terengganu yang menjadi laluan terpanjang saingan, iaitu dari Kerteh ke Kuala Terengganu sejauh 184.4 km dan Kuala Terengganu ke Kota Baru sejauh 186.2 km. LTDL edisi kali ini yang menggunakan tema Beat the Heat mencerminkan ujian getih menanti pelumba menerusi pendakian penuh mencabar ke puncak Genting Highlands dan kayuhan menguji ketahanan dalam cuaca panas terik. Perlumbaan kali ini turut menampilkan kelainan dengan memperkenalkan teknologi terkini kamera badan bagi kegunaan komisar. Inisiatif berkenaan bakal membantu dari sudut menganalisa sebarang protes ketika perlumbaan. Sementara itu, majlis pengenalan 22 pasukan yang bertanding berlangsung penuh meriah di dataran Keti Panoramik Shah Bandar Kuala Terengganu malam tadi. Berikan tumpuan. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Terengganu Hishamuddin Abdul Karim. 131 pelumba mewakili 22 pasukan berstatus World Team, Pro Team, Continental dan pasukan kebangsaan bakal memberikan saingan sengit pada edisi kali ini yang meliputi jarak keseluruhan perlumbaan 1,278.1 km membabitkan 11 negeri di semenanjung Malaysia. LTDL 2023 bermula dengan peringkat pertama dari Kerteh ke Kuala Terengganu meliputi jarak keseluruhan 187.4 km. Perlumbaan berakhir di peringkat 8 Setia Alam, Kuala Lumpur. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Saya Dilela Kadir, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.